Okey, selamat pagi semua. Alright, seperti yang cikgu dah cakap minggu lepas, minggu ini kita akan buat amali. Jadi, amali yang kamu akan lakukan adalah amali mengenai bab 4, iaitu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, salah satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas adalah saiz bahan tindak balas. Okey, jadi dalam amali ni, kamu perlu membeli satu keping Panadol soluble. Okey. Panadol soluble yang kamu beli ni, alright. Nanti bila naik dengan dekat KV, bila kamu naik KV, kamu boleh claim harga berapa kamu beli Panadol soluble ni. Okey, dia dalam RM3. Nanti cikgu akan bagi kepada kamu RM3 seorang. Okey. Jika kamu buat amali, jika kamu tak melaksanakan amali, jadi kamu tak boleh claim lah. Okey. Semasa kamu melaksanakan amali, kamu perlulah merakam. Okey, merakam yang kamu melakukan amali. Kalau kamu tak boleh rakam, kamu perlu ambil gambar kamu yang sedang melaksanakan amali, supaya cikgu dapat bukti yang kamu melaksanakan amali dan kamu boleh claim dengan cikgu. Alright, jadi macam mana kita nak buat amali ni? Okey, yang pertama, kamu haruslah mempunyai Panadol soluble. Okey. Kamu kena ada sama ada gunting ataupun pisau. And then kamu perlu ada jam randik. Okey, jam randik tak ada. Cikgu tahu kamu tak ada dekat rumah. Alright. Jadi untuk jam randik, kamu hanya perlu menggunakan timer yang ada dekat phone kamu. Okey? Stopwatch lah. Alright. Ini sahaja. Kemudian, kamu perlu ada 4 cawan air. 4 cawan air di mana cawan tersebut haruslah sama saiz. Okey. Sekarang ni, kalau kamu tak ada cawan macam cikgu ni, kamu boleh menggunakan apa-apa saja. Bekas plastik, yang penting dia adalah lut sinar. Okey, dia adalah transparent. Kamu boleh nampak sama ada Panadol soluble ni dah larut ke belum. Okey. Sekarang ni apa yang kamu perlu laksanakan adalah, yang pertama, kamu keluarkan dulu Panadol ni. Okey, keluarkan dengan berhati-hati sebab tu cikgu suka gunting. Sebab kita boleh keluarkan dia secara cantik. Okey. Jadi, untuk set amali yang pertama, cikgu tunjuk sini lah. Okey, ni timer. Timer cikgu. Harap kamu nampak Okey, stopwatch cikgu. Okey. Jadi yang pertama, cikgu nak kamu kira masa yang diperlukan untuk Panadol soluble ni larut. Okey, sebelum tu, cikgu nak pesan supaya setiap cawan air ni haruslah mempunyai jumlah air yang sama. Kamu boleh anggarkan sajalah. Kamu boleh anggarkan saja. Okey. Jadi apabila kita dah nak mula, okey, bila kita nak mula, bila kamu letak sahaja, terus start timer. Okey. Sekarang ni kamu tunggu sehingga ke semua Panadol soluble itu larut. Okey, sementara nak tunggu dia larut, kamu keluarkan satu lagi Panadol. Okey, Panadol yang kedua, kamu kena kecilkan saiz dia sebab kita nak tengok sama ada saiz mempengaruhi kadar larutan. Okey. Yang Panadol kedua, kamu perlu potong 2. Okey, potong 2. Right, sebab tu cikgu ada bekas macam ni supaya dia tak bersepah lah Okey. Kamu boleh ada guna gunting ataupun pisau. Gunting pastikan kamu guna gunting yang heavy duty macam ni, gunting dapur ni. Ataupun kamu guna pisau dan cutting board. Okey, sekarang ni kita tunggu sahaja. Cikgu nak bila kamu buat amali ni, kamu ambil gambar, hantar kepada cikgu sebagai bukti. Ataupun kamu boleh rekod video macam cikgu ni. Okey. Yang penting, apabila setelah semua Panadol tersebut larut, kamu mesti tekan pause. Tekan pause dan catat masa tersebut. Okey, masa belum larut lagi, kita tunggu lagi. Pastikan semasa kamu menunggu Panadol larut,
pastikan kamu ada pensel dan juga pensel ataupun pen, buku untuk catat masa ni. Okey, jangan lupa untuk catat masa. Okey, Panadol telah larut. Jadi tekan ni. Jadi masa untuk Panadol yang tidak dipotong, dia mengambil masa selama 1 minit 44 saat. Okey, jadi cikgu screenshot. Okey. Sebab cikgu malas nak catat, cikgu screenshot saja. Okey. Sekarang ni kita reset balik. Okey, sekarang ni kamu nampak tak? Ini adalah Panadol yang telah dipotong dua. Kemudian Panadol ni kita letak ke cawan yang kedua. Semasa cikgu letak, kita tekan terus timer. Jadi kita tengok masa dia. Berapa masa yang diambil? Okey, sementara menunggu Panadol yang ini larut, kamu bolehlah potong untuk keluarkan lagi Panadol. Seterusnya, okey, seterusnya Panadol ini kamu perlu potong kepada 4 bahagian. Yang tadi 2 bahagian. Potong berhati-hati. Potong kepada 4 bahagian. Okey, potong kepada 4 bahagian. Okey, nampak? Potong kepada 4 bahagian. Okey, jadi kita dah selesai yang Panadol dipotong 4. Sekarang Panadol dipotong 2. Sekarang ni kita nak buat Panadol yang telah dipotong 4. Jadi kamu tengok masa untuk Panadol yang dipotong 2 lebih cepat daripada Panadol yang tidak dipotong. Yang tadi ambil masa 1 minit 44 saat. Sekarang ni dia ambil masa 1 minit 20 saat. Okey, cikgu dah screenshot. Okey, masa ni untuk cikgu simpan. Kemudian cikgu reset. Kemudian ready untuk seterusnya. 1, 2, 3. Okey. Sekarang ni kita tengok masa untuk Panadol yang dibelah. Alright. Jadi buka lagi satu Panadol ni. Yang ini cikgu nak kamu potong. Kamu tak perlu buat dalam bentuk yang ini kamu tak perlu buat dalam bentuk serbuk, tapi kamu perlu potong kepada 8 bahagian. Okey. Tu. Berhati-hati sebab Panadol ni sangatlah mudah hancur. Cuba dapatkan kepada 8 bahagian yang kecil. Okey, tak semestinya bahagian tu sama saiz, tapi kalau dapat 8 bahagian yang kecil pun dah okey dah. Ya, sebab kita tahu Panadol ni sangatlah mudah hancur. 1, 2, 3. Okey, nampak macam cikgu buat ni. Dia sangatlah hancur. Okey. Okey, yang ni kamu kena take note sebab dia sangat cepat larut. Dalam seminit sahaja.
Okey. Jadi jika dipotong 8, masa yang diambil untuk Panadol larut adalah 1 minit. Alright. Jadi dekat situ kita dapat simpulkan semakin kecil saiz bahan, semakin pendek masa yang diambil untuk Panadol itu larut. Okey, itu sahaja amali yang kamu buat. Kamu perlu catat. Kemudian kamu perlu salin amali yang cikgu akan hantar. Nanti cikgu akan hantar dalam bentuk PDF. Kamu perlu salin dan jawab soalan amali tersebut. Hantar report kepada cikgu selewat-lewatnya hari Jumaat ni. Okey, selewat-lewatnya hari Ahad lah. Cikgu bagi masa selewat-lewatnya hari Ahad. Okey, jadi apa yang kamu tak faham, kamu boleh terus tanya cikgu. Okey, itu sahaja. Okey, selamat pagi. Alright, jadi untuk eksperimen 1, kamu akan menentukan tujuan dia adalah untuk menganalisis kesan saiz bahan tindak balas ke atas kadar tindak balas. Okey, jadi yang ini kamu perlu salin. Okey, yang mana cikgu raih, kamu perlu salin Okey, yang mana cikgu raih. Okey, yang ini salin, yang ini salin, yang ini salin. Okey, pemboleh ubah pun kamu perlu salin. Okey, dapatkan pemboleh ubah. Radas perlu salin sebab ni ada markah. Okey, bahan perlu salin pun ada markah. Persediaan bahan. Okey. Persediaan bahan kat sini ada perubahan di mana kamu tidak menggunakan serbuk. Okey, kamu tidak menggunakan serbuk. Okey. Yang kamu ada hanyalah Panadol bulat. Panadol yang yang kamu ada hanyalah Panadol bulat, Panadol potong 2, Panadol potong 4 dan yang serbuk ni tak ada. Kamu perlu tukar Panadol yang potong dalam bentuk 8. Bentuk 8 macam mana macam inilah. Okey. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, Alright, jadi kamu ada perlu Panadol yang telah dipotong 8. Jadi kamu perlu menggunakan 4 Panadol. Okey. Okey. Ingat dekat poin yang kelima, untuk langkah ni kamu perlu salin. Poin kelima, kamu perlu tukar. Ambil tablet keempat dan hancurkan menjadi serbuk. Tukar jadi potong menjadi 8 bahagian. Okey, potong menjadi 8 bahagian. Hancurkan menjadi serbuk ni cancel. Okey. Kemudian terusnya ini pun salin. Okey, prosedur. Okey, untuk prosedur kamu perlu salin juga. Okey. Jadi setiap prosedur ni ada soalan-soalannya. Jadi soalan yang berwarna biru tu, okey, soalan yang berwarna biru ni kamu salin ke tak? Salin ke tak? Okey, jadi cikgu bagi kelonggaran lah. Untuk yang berwarna biru, kamu tak perlu salin. Okey, yang warna biru ni kamu tak perlu salin, tapi kamu perlu bacalah. Yang berwarna hitam sahaja salin. Okey, yang berwarna hitam ni salin. Yang berwarna biru kamu tak perlu salin. Okey. Okey, kemudian yang 8 serbuk ni tukar jadi 8 bahagian. Okey. Okey, jadi masa, kamu catatkan masa. Okey. Alright, catatkan masa. Kemudian kamu boleh mentafsir data. Nyatakan faktor. Faktor yang pertama, jawapan dah ada. Lukiskan graf. Okey, lukiskan graf ni. Nanti kamu perlu melukis graf. Sekarang ni kamu tak ada kertas graf kan kat rumah. Okey, jadi tak apalah. Tak perlu untuk ni, tak perlu untuk lukis kertas graf. Nanti bila naik KV kita akan buat. Okey, kamu perlu salin sahaja. Tentukan kadar tindak balas purata. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu bahagi berat Panadol 5 gram bahagi dengan masa yang kamu dapat. Okey. Jadi kamu kena kira untuk keempat Panadol yang kamu dah buat tadi. Okey. Okey, yang ni pun ada markah. Okey, perbincangan kena buat. Yang ini
Semakin kecil saiz bahan, semakin tinggi kadar tindak balasnya. Ini kerana apabila saiz bahan dikecilkan, maka lebih semungkin untuk bertindak balas. Okey, ini dia punya soalan. Okay, ini dia punya soalan, ada tanda. Ini dia punya jawapan, salin sahaja. Okey. Alright. Seterusnya kesimpulan. Kesimpulan, hipotesis diterima, semakin kecil bahan, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey.